Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Tuan Pengurusi serta barisan Arizan Kuasa Surau, para imam dan pegawai-pegawainya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah inayahnya kita berada di rumah Allah pada malam yang bahagia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjamaah dan seterusnya. Sementara menunggukan waktu isyak, kita ambillah sedikit pengisian pengajaran daripada buku yang dicadangkan oleh Tuan Kuasa Surau ini, iaitulah At-Tibyan fi Hadabi Hamalatil Quran, tulisan Imam An-Nawawi. Dalam bahasa Melayu ini dia kata adab dan tata cara menjaga Al-Quran. Jadi ini yang dicadangkan. Buku ini saya pakai di kuliah tempat lain, di surah At-Taqwa Taman Saga. Jadi Imam Nawawi sebagaimana kita tahu, ia merupakan seorang yang fasih dan dia dilahirkan di An-Nawah, sebab pakai An-Nawawi. Nama dia ialah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nawawi nama tempat di lebih kurang selatan Syria. Jadi pengalaman dia, beliau adalah seorang budak yang rajin sekali menghafal Al-Quran. Walaupun kawan-kawannya dia mengajak untuk bermain, tetapi dia menolak dan dia menangis, dia meninggalkan kawan-kawannya semata-mata untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini kita cuba mengenangkan kitab yang ditulis oleh beliau, iaitulah adab-adab dengan Al-Quran. Babak yang pertama ditulis oleh penulis ini ialah hal-hal mengenai keutamaan pembacaan Al-Quran dan pengkajiannya. Kita dah tahu bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, kemudian turun secara beransur-ansur, ya, dimulai daripada ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Berapa surah? 114 surah, 6,236 ayat. Jadi bacaannya merupakan ibadah. Barang siapa yang kufur satu ayat dalam perkataan daripada Quran atau satu huruf daripada Quran, maka sesungguhnya telah kafir. Jadi sama-samalah kita, termasuk diri saya, sama-sama kita menghormati Al-Quran, baca Al-Quran, duduklah dan kita ambillah iktibar, kerana hidup kita ini dibimbing oleh Al-Quran dan diterjemahkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para ulama yang menyampaikan kepada kita ni. Kalau kita tak faham bahasa Arab, sampai kepada kita ni, alhamdulillah, ulama terdahulu telah menterjemahkan Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama dulu ke dalam bahasa Melayu dan sampai kepada kita untuk dibaca dan dipahamkan. Al-Quran tak sebut semuanya. Seperti solat sendiri pun, aqimus solat, ya, dirikanlah solat. Tidak ada rukun sembahyang tak sebut, waktu sembahyang tak sebut, rakaat sembahyang tak sebut. Maka itulah dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
diterjemahkan buku-buku tersebut ulama-ulama Nusantara bahasa Melayu, dan akhirnya alhamdulillah kita semua dapat membaca Quran dengan baik, dapat mempelajari ilmu-ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tajwid dan ilmu-ilmu muamalat dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Kembali kepada penulisan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini kitalah kelebihan-kelebihan Al-Quran. Barang siapa yang mendirikan solat dan membaca Al-Quran, memberi rezeki kepada orang lain, dia mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugian. Jadi kitalah satu huruf dari Al-Quran yang kita baca adalah satu kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan dengan 10. Dan Nabi kata alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi ia merupakan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim dengan sempurna hukum-hukum tajwidnya, maka kita dapat 30 kebajikan yang Allah janjikan kepada kita. Kebajikan bagaimana yang Allah berikan itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezeki, ya, dihilangkan keresahan, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan senang kita orang-orang Islam, orang-orang kita lah nak datang ke surau setiap waktu untuk berjemaah, bukan semudah itu, ya. Tetapi Allah telah merungkan sebagian daripada kita untuk berada di rumah Allah setiap waktu. Jadi itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak disamakan pada orang yang lain. Tidak datang ke surau, jarang datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu. Itu ada kelebihan-kelebihan yang ada bagi mereka yang sentiasa mengimarahkan ilmu-ilmu atau majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan dah. Jadi apabila kita baca Al-Quran satu huruf itu 10 kebajikan. Nabi kata la, ya, kalau ini alif lam mim baca 10 darjah, Allahu Akbar, ya, kali dengan 30 darjah. Bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah, kira sajalah, kalikan dengan 10, maka itulah ganjaran yang Allah berikan. Dan Allah janjikan kepada kita umat Nabi Muhammad, barang siapa yang baca Quran, maka insya-Allah Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Baik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam buku ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum ini adalah isim tafdil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tak ada, bahasa Inggeris dia ada. Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Inggeris, superlatif, ya, superlatif, yang terbaik. Yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Itu yang pertama, dia belajar Quran, dia boleh baca Quran, dia boleh baca tafsir Al-Quran, boleh bertadabur dengan Al-Quran, ambil amalan-amalan Al-Quran dan beramal dengan ajaran Quran, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itulah sebaik-baik dalam kalangan kamu manusia. Ya. Kita baca Quran, alhamdulillah kita ada ilmu baca Al-Quran, sampaikan kepada orang lain. Tajwid Al-Quran kita belajar, sampaikan kepada orang lain. Tafsir Al-Quran kita tahu sedikit sebanyak, sampaikan. Ya, sebab Nabi kata ballighuni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat.
satu ayat tu tak kira lah pengajaran Al-Quran. Dia baca surah Al-Fatihah, kena baca Bismillahirrahmanirrahim sampai ihdinas siratal mustaqim. Dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu hamzahnya tidak berbaris, tapi kita baca ihdina. Kenapa baca ihdina? Dari dulu dah baca ihdina lah. Jadi kita tak tahu kenapa jadi ihdina. Jadi tanya orang yang tahu kenapa ihdina. Ya. Kita tak tahu. Sebab kita baca dulu ihdina, tetapi tidak ada baris dalam Quran Rasam Usmani. Rasam yang dulu memang ada. Jadi kena tahu. Mungkin sahabat-sahabat yang baca Al-Quran, dia tahu kenapa baris di bawah. Gitulah ya. Jadi itu sampaikan pada mereka ya. Itu juga bila Al-Quran itu ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, tak boleh macam mana nak baca. Ditambah ada nun pula baris di bawah. Dalam Al-Quran tidak ada nun baris di bawah. Jadi kita sampaikan kepada kawan-kawan kenapa jadi punya kul wallahu ahad, kita nak sambung kul wallahu ahadu nillahus samad dan sebagainya. Dalam Al-Quran banyaklah. Jadi mudah-mudahan dengan pengisian itu kita nyampaikan ilmu kepada orang lain, maka itulah satu pahala yang kita dapat. Okey, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarati kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana huwa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Ini hadis ni popular ya. Siapa yang mengaji pelajaran ilmu Al-Quran, dia kena ingatlah ni hadis-hadis yang berkenaan dengan Al-Quran. Itulah bagi mereka yang mahir. Dalam sini mahir maknanya kita pandai baca Quran, hukum-hukum ni baca Quran, dia panjang pendeknya, dengung dan sebagainya, wakaf kat mana, ibtidak kat mana, maka baginya orang-orang seperti ini ialah bersama para ulama, para anbiya, para nabi dan sebagainya. Ya, itu keistimewaan orang yang mahir membaca Al-Quran ikut hadis ni. Dan bagi mereka yang baca merangkak-rangkak, wa yatata'ta' fihi, itu bahasa Arabnya, wa yatata'ta' fihi. Dalam bahasa Melayu pun ada, tapi digunakan perkataan lain ya. Kalau budak-budak ke taktih, tu di zaman dulu maknanya merangkak-rangkak baca Quran dan dia susah ni membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Ini hadis yang berkata ya, susah nak baca Quran, dada keluar dan sebagainya, tapi dia berusaha untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baginya 2 pahala. Yang pertama, pahala kerana dia menuntut Al-Quran. Pahala yang kedua kerana susah dia mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan yang nak belajar Al-Quran, jangan segan-segan belajar saja, tak kira umur, tak kira apa ya. Di masjid kita memang ada setiap minggu 2 kali ya, hari Senin dan hari Selasa, pukul 9 pagi sampai 10.30 pagi, sambung lagi 1 jam bagi mereka yang nak belajar secara bertalaqi seorang-seorang ya. Alhamdulillah di surau ini pun ada wakil-wakilnya ya untuk belajar di sana. Jadi mudah-mudahan mereka yang belajar itu sampaikanlah kepada mereka yang tak belajar. Ilmu-ilmu Quran ni memang banyak ya. Ini kelebihan Al-Quran ya. Jadi kita baca saja apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan dan dimasukkan dalam kitab dia, iaitulah fi hamalatil Quran ya. Baik, hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun
Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalu tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa la rihun wa ta'muha murun. Ini kelebihan orang-orang yang boleh baca Quran dan yang tak baca Quran, yang tak amal Quran. Jadi Nabi jelaskan ke sini, dia kata yang pertama, orang yang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah utrujah. Utrujah ni kalau ikut dalam kitab-kitab lama ialah sejenis limau, ya? Limau manis, ya? Yang baunya harum dan rasanya manis enak. Itu ya gambaran perbandingan orang-orang yang sentiasa membaca Quran, orang-orang mukmin yang baca Quran, ya seperti buah limau yang manis, baunya wangi. Itulah gambaran orang-orang yang sentiasa baca Quran, orang mukmin yang baca Quran. Kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Kurma kita makan, dia manis rasanya tapi tak ada bau pun, ya, buah kurma tak ada bau, makannya manis rasanya gitu saja. Itulah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Perbandingannya begitu sekali, ya. Rasa sedap makan tapi tak ada wangi. Bagi mereka pula yang munafik, siapa dia munafik? Yang berpura-pura Islam lah, ya, kita tahu dah. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti raihanah yang baunya harum sedang rasanya pahit. Ini pun sejenis buah, saya pun tak tahu jenis apa raihanah ini. Dia harum, rasanya pahit, ya. Dekat kawasan kita pun mungkin ada juga, ya, harum baunya tapi rasanya pahit. Kita tahu mungkin ada di tempat kita macam limau pun ada yang pahit rasanya. Dan perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Quran seperti hanzalah, iaitu tidak berbau sedang rasanya pahit, sejenis limau juga, ya. Jadi itulah perbandingan orang-orang yang membaca Quran. Orang yang beriman baca Quran, maka kelebihannya ialah manis dan berbau wangi, ya. Mana orang yang beriman tidak baca Quran, maka dia tidak berbau wangi, mendapat kelazatan saja. Jadi kita lah termasuk orang kita yang munafik. Kita tahu siapa yang munafik. Kalau Nabi, hadis Nabi, yang munafik ni ialah orang-orang yang bila bercakap dia berbohong, bila berjanji dia tidak amanah dan sebagainya, ya. Itulah yang dikatakan munafik, ya, dalam Islam, ya. Jadi munafik ini lebih bahagia daripada orang-orang kafir. Kerana orang kafir kita tahu dia kafir, tetapi orang munafik kita tak tahu. Dia datang surau sembahyang tetapi hatinya tidak berislam, ya. Dan dalam ayat Quran pun jelaskan bahawa munafik ini tempatnya paling bawah dalam neraka. Allahu Akbar, ya. Innal munafiqina fid dargil asfari minan nar. Sebenarnya orang munafik ini tempatnya paling bawah dalam neraka jahanam. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang munafik, insya-Allah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, boleh katakan kena banyak hafal tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan Al-Quran, ya. Tapi memang payahlah, ya. Hadis Nabi ini kita kena baca setiap hari. Nak hafal satu hadis tu pun, orang Melayu ni dia beza sedikit dengan orang Arab, ya. Orang Arab ni dia belajar hafal hadis, dia baca 2 kali dia hafal lah. Itu kelebihan orang Arab yang belajar sama-sama saya lah, ya. Yang tak belajar pun sama macam kita jugalah, ya. Yang belajar memang ada kelebihan orang Arab menghafal, ya. Dia cepat hafal. Itu digunakan pada orang Arab. Kita nak hafal satu hadis mungkin lambat, berhari-hari, ya, baru kita hafal. Ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga cuba menghafal Al-Quran, ayat surah-surah yang pendek dahulu dan teruskan hafal surah-surah yang panjang secara istiqamah, ya, berterusan, ya. Tak kira kita baca surah Ikhlas dah hafal, alhamdulillah,
An-Nas dah hafal, Falaq dah hafal, alhamdulillah. Sampai Wadduha, dah banyak dah tu. Ya. Jadi kalau tak imam tak hadir, maka siapa-siapa pun yang boleh baca jadi imam. Cuma jangan baca yang payah-payah lah. Alam nashrah laka sadrak tu tak payah baca lah, sebab kadang-kadang kita tak betul ra jadi ra. Ya. Alam nashrah laka sadrak tu tak apa. Kita ambil ayat ala surah-surah yang mudah. Okey, insya-Allah. Baik. Dalam hadis yang lain daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan yang lainnya. Maka itulah sebabnya orang membaca Quran ni martabatnya tinggi. Jadi kalau kita lah termasuk kita semua ni, bacalah Al-Quran, ya. Amalkan baca Quran. Walaupun kita tak hafal, kita bacalah, tengok Al-Quran. Sehari itu kalau boleh 100 ayat. Banyaknya, mana banyak, tak banyak, ya. Surah Yasin je 83 ayat, kan. Surah Al-Mulk 30 ayat, dah 100 lebih dah. Kita bacalah. Kalau surah Al-Kahfi dah cukup dah 110 ayat. Apa kita nak? Surah Ad-Duhan kita berapa ayat? 59 ayat. Kita yang baca surah-surah yang kita baca, orang Melayu kita baca surah Yasin. Surah Al-Waqi'ah berapa ayat? Berapa masih? 96. Tak apa, betul lah tu. Jadi kita ambillah surah-surah yang kita baca, kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah SWT, ya. Kita baca Quran, ada kelebihan-kelebihannya yang pernah saya cerita dulu, tak tahu di sini ke tempat lain, ya. Orang yang beramal dengan Al-Quran, jasadnya kalau mati dia masih lagi macam hidup, ya. Ada satu kisah, ya. Seorang pekerja biasa lah, kerja am, mati tapi tak tahu siapa keluarga dia, ya. Maka di hospital, maka diletakkanlah di peti tempat simpan mayat, ya. Jadi cek sana, tanya sana, tanya sini. Maka ada satu ustaz tu macam seolah-olah dia kenal lah dengan keluarga orang ni. Jadi panggil lah untuk pergi uruskan jenazah ini, ya. Dia kata, ustaz tu tanyalah, berapa lama dah mati dia ni? Dah seminggu dah, ustaz. Seminggu? Taruh dalam peti ais seminggu. Bayangkan. Mestilah dah beku, ya. Allahu Akbar. Kemudian ustaz ni pergi ke bilik mayat itu. Maka dibukalah tempat mayat tadi, dan didapati mayat tersebut masih seperti biasa, tanpa beku. Tangan ni pun masih lembik macam baru mati saja. Hebatnya dia, ya. Tak tahu lagi jadi kenapa jadi macam tu. Maka diceklah setelah dikebumikan. Maka bertanyalah kepada isteri dia, apakah amalan yang dilakukan oleh si suami ini? Lalu si isteri mencakap, dia tak ada amalan apa-apa, tapi dibawakan satu Al-Quran, mushaf Al-Quran. Inilah yang dia baca setiap hari, sampai koyak-koyak muka surat Al-Quran itu dibaca setiap hari tanpa miss. Habis diulang balik, habis diulang balik. Itulah amalan yang Allah tunjukkan kepada kita, bahawa kemuliaan orang membaca Al-Quran, ya. Tuan sendiri pun banyak dengar cerita orang yang baca Al-Quran, bila digali lagi mayatnya atau perpindahan kubur dan sebagainya, jasadnya masih lagi seperti baru mati saja. Kain kafannya pun masih baru lagi. Itulah Allah melihara. So ambillah kelebihan-kelebihan ini, supaya kita, termasuk diri saya, akan menjadi orang yang sentiasa terpelihara dunia dan akhirat. Yang tepat, yang paling baik sekali ini adalah dalam hadis yang selalu saya baca juga, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis Nabi ini yang bermaksud, bacalah kamu Al-Quran wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada pembacanya pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Kita ni siapa yang akan memberi syafaat kepada kita? Nabi SAW dan para guru, para sahabat-sahabat yang berkawan dengan kita. Selain daripada itu adalah Al-Quran. Maka bacakan Al-Quran, mudah-mudahan ia akan membantu kita pada hari kiamat nanti. Bukan hari kiamat saja, malahan di dalam barzah, alam barzah sendiri pun dia akan menemani kita. Dan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, maka Allah akan tegah daripada azab kubur. Betul tahu kan? Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk fi kulli lailatin mana'a Allah azza wa jalla min azabil qabr. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan tegah daripada sisaan kubur. Baca. Nabi SAW setiap malam dia tidak akan tidur selagi dia membaca surah Al-Mulk dan surah Alif Lam Mim Sajadah. Ya, Alif Lam Mim Sajadah 30 ayat, surah Al-Mulk pun 30 ayat. Diamalkan setiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan kita juga tergolong pada ikutan Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan. Okey, lampu dah bunyi, tak apalah, kita ambil sedikit-sedikit. Mudahan pengisian yang sedikit ini akan memberi manfaat kepada kita semua, termasuk diri saya. Saya menyampaikan saja ilmu ini daripada Allah SWT kepada Nabi SAW dan turun kepada ulama, kemudian sampai kepada kita, sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan sedikit penerangan, sedikit-sedikit peringatan mendapat manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jumpa lagi di lain kali, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi'ikmatik wa anshurna 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna ya rabbana faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna